وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada petang ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya pengajian kita sampai ke akhirnya. Mula-mula kita bercadang untuk berhenti sakat tadi pukul 9, tapi rupanya kehendak Allah menyambung sampai ke akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bercakap tentang tajuk istiqomah berselawat, tapi tak ada live sebab perakam demam. Tumbang juga perakam rupanya. Jadi petang ni dia persihat balik. Hebat tu. Dengan sebab khidmat merakam pengajian, Tuhan bagi cepat lega. InsyaAllah. Alhamdulillah, terdekat dari Mekah yang mulia. Jadi saya minta maaf kepada penaja yang tak dapat mengikuti secara live tajuk istiqomah berselawat pada pagi tadi. Pada petang ini, masalah Sayyidina Muhammad, kita berada dalam tajuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terabai harta pusaka, ampunkan kami ya Allah. Terabai harta pusaka, ampunkan kami ya Allah. Yang ditaja oleh seluruh keluarga Allahyarham Hashim bin Umar Salah Sayyidina Muhammad dan seluruh ahli keluarga Faizah binti Sabra Malisi, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad grup 14, grup 16, grup infak Masjid Darsa 16 dan Cikgu Syamsul. Jadi mudah-mudahan insya-Allah semua pelajar kita Allah ampunkan dosa mereka, mudahkan mereka untuk menjadi hamba Dia.
didekatkan dengan keridhaan Allah dan syurga, dijauhkan daripada kemurkaan dan neraka, dimudahkan urusan dunia dan akhirat mereka, amin. Dimatikan dalam iman dan bahagia dalam kehidupan yang kekal di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, jadi situasi yang kita sedang berada ni, jemaah darsa sudah berada di saat-saat terakhir di Mekah. Setiap masa berlaku pergerakan. Hari ini 3 rombongan, 3 jemaah tolak balik. InsyaAllah esok pagi saya dan 2 rombongan balik, dan terakhir pada hari Jumaat insyaAllah. Jadi hari ini kita bercakap tentang pusaka. Pusaka ni macam bak mati lah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, saya rasa setiap orang yang berada dengan saya pada petang ini dah teringat rumah lah Sayyidina Muhammad. Walaupun tempat ni sangat mulia, tapi oleh kerana kita ada kampung halaman, semua orang teringin nak balik rumah lah. Jadi yang masalah Sayyidina Muhammad, begitulah yang selayaknya kita rasa bila mana kita duduk di dunia ni. Dunia ni tak mana pun syok duduk, mesti orang beriman teringat nak balik ke negeri yang kekal akhirat. Kalau kita kata kita nak duduk di dunia, teruk sangat tu. Mana ada dunia hidup yang kekal. Walaupun syok tak mana dunia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, harta banyak sekalipun, tetap kita akan meninggalkan. Kalaupun umur panjang sekalipun, tak ada erti umur panjang. Sebab bila kita semakin tua, kita semakin tua bangka. Tak larat nak buat apa dah. Bahkan ketika tu, salah Sayyidina Muhammad, kita semakin lemah. Segala-gala dah tak bermakna lagi hidup di dunia ni. Melainkan kalau kita balik ke sana, masuk dalam kubur, langsung jadi muda serta-merta. Di waktu muka dunia, tua. Masuk dalam kubur, jadi muda remaja. Sebab itu, masalah Sayyidina Muhammad, orang yang beriman, masalah Sayyidina Muhammad sangat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, suatu orang beriman sangat mengimpikan balik ke negeri yang kekal, namanya akhirat. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi sebut, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu, muttafaqun alaih. Nabi kata, mana seorang muslim, salah Sayyidina Muhammad, yang dia ada perkara yang dia nak wasiatkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tidur 2 malam, melainkan mesti wasiat kena ada di bawah pantai dia. Kalau kita ada benda yang kita nak wasiatkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan lebih daripada 2 malam. Mesti wasiat kita berada di bawah bantai kita. Sebab itu kalau kita merujuk kepada sebuah kitab, namanya kitab Syairus Salikin, yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Nak tidur malam ni kena ada 2 perkara. Yang pertama, siap cerek. Yang kedua, siap wasiat. Pasal siap cerek, siap cerek untuk habuan jaga tengah malam, ambil wuduk, nak bayang tahajud. Orang dulu-dulu tak apalah, sebab tak ada bilik ayat dalam rumah. Ni bilik ayat dalam bilik pun tak bangkit tahajud, ni macam mana ni? Allah SWT maafkan. Jadi oleh kerana kepentingan tahajud tu besar, maka dalam kitab Syairus Salikin mengajak kita nak tidur malam wasiat
nak tidur malam, yang pertama wasiat kena ada, yang kedua cerai kena ada. Wasiat ni pasal apa penting? Sebab wasiat mengingatkan kita pada mati. Jadi kalau wasiat kita simpan, kita tak bawa bantai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi takkan tak ingat mati kot. Masalahnya bila tak ada wasiat, itu menyebabkan lupa pada mati. Sedangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidur itu ialah saudara matilah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, an-naumu akhul maut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidur itu saudara bagi mati. Jadi macam mana orang tidur tak ingat mati? Jadi nak bagi ingat mati tu, wasiat kena ada bawah bantai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hari ni kita bercakap tentang pusaka. Hari ni kita bercakap tentang wasiat. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia seorang sahabat Nabi yang banyak harta. Harta dia bukan sikit, banyak. Satu masa dia sakit. Sakit yang dia tempuh tu sangat teruk, sampai dia jangka dia mungkin mati dengan sakit tu. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata, Rasulullah, ana dhu malin, saya orang yang ada harta. Dalam bahasa Arab, kalau dia main dengan dhu tu mana harta banyak betul. Kalau kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, huwa dhu ilmin, dia punyai ilmu. Kalau main dengan dhu tu makna ilmu banyak sangat. Jadi kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, kalau dhu malik, harta sangat banyak. Kalau kita kata, ya Rasulullah, li malun, ada harta tapi tak banyak. Tapi kalau kata aku ni dhu malik, berarti harta banyak sangat. Dia kata, aku ni Rasulullah, anak tak ramai, bahkan anak aku tak ada, seorang je anak aku, perempuan pula tu. Adakah saya Rasulullah, saya nak sedekah 2/3 harta saya, boleh tak? Boleh kerana anak perempuan seorang, jadi saya nak sedekah 2/3 harta saya, boleh tak Rasulullah? Nabi kata tak boleh. Bila Nabi kata tak boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun kata, Rasulullah, kalau tak boleh 2/3, mungkin 2/3 tu kita kata banyak, boleh Rasulullah kalau saya nak sedekah separuh harta saya? Nabi kata tak boleh juga. Akhirnya dia kurang lagi. Dia kata, Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau macam tu boleh tak kalau saya sedekah harta saya 1/3 harta saya? Nabi kata 1/3 tu pun banyak. Dan Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innaka antadara warathataka aghniya'a khairul laka min an tadarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Nabi kata, hang tinggal harta hang tinggal ahli keluarga hang kaya, lebih baik daripada hang tinggalkan mereka, lepas tu mereka kena minta-minta ke orang pula. Tu yang dikatakan pentingnya meninggalkan pusaka pada anak-anak. Sebab itu orang yang ada harta, masalah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau dia nak belanjakan harta dia dalam hidup, waktu dia mati, harta tu untuk orang lain lah. Faham tak? Harta banyak, kalau nak bagi waktu hidup, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau nak bagi lepas mati, tak ada lah. Nak bagi lepas mati, tak ada dah. Untuk lepas mati lah, untuk ahli keluarga kita, untuk para waris kita. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apa dia makna, apa yang dimaksudkan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harta pusaka? Harta pusaka ni
Mana segala apa yang ditinggalkan, segala apa yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidup dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian ditinggalkan untuk para waris dia, sama ada harta ke ataupun hak-hak dan apa yang termasuk dalam milik dia setelah dia mati. Itu mana harta pusaka, iaitu yang ditinggalkan kepada para waris yang dipunyai oleh si mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama ada jenis harta ke ataupun hak dah, ataupun hak-hak dan apa-apa yang termasuk dalam milik dia selepas dia mati. Okey, contoh sebelum daripada tu, orang mati ni yang pertama sekali hak dia ialah pengurusan jenazah dia. Allah Sayyidina Muhammad, pengurusan jenazah dia. Hak tu ya, hak dia lepas dia mati. Maksudnya pengurusan kain kafan Allah Sayyidina Muhammad, ataupun apa segala lah, kain kafan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, korat liang, sewa van mayat, itu semua termasuk dalam hak dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hutang dia, itulah hak dia. Hak lain tak ada, hak lain semua hak para waris. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hak ni yang dia miliki. Kadang-kadang sallallahu alaihi wasallam ada perkara yang dia tak milik waktu dia hidup, tapi pemilikan tu lepas dia mati pun pusaka juga. Contoh kita kata macam hutang dia yang orang nak bayar kat dia pada hari Rabu ni, tapi dia mati pada hari Selasa. Faham tak? Jadi hak dia tu tak sampai kat dia lagi sebab dia mati pada hari Selasa. Jadi hutang tu pun termasuk dalam perkara yang mesti diwariskan kepada para waris sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ataupun contoh sewa rumah, sewaan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia mudah kita kata macam ni. Sewa tu ada tak? Kalau dia tak ada, tu rumah sewa dia. Jadi sewa yang orang bayar bulan-bulan orang bayar sallallahu alaihi wasallam, sewa tu tak ada kalau dia tak ada. Kalau dia bukan tuan rumah tu, tak ada sewa tu, mana harta tu lah akan dipusakai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita dapat simpulkan macam ni, semua harta si mati yang diperolehi secara halal itu adalah harta untuk para waris. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Termasuk juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata macam orang yang menyimpan dalam ASB, ASN, dividen tu pun akan diwariskan kepada para waris juga sallallahu alaihi wasallam. Okey, termasuk simpanan KBSP. Sebab harta tu tak ada kalau dia tak ada, jadi pun akan dipusakai. Ataupun kita kata penama takaful, sama juga sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi mana ada harta tu kalau dia tak ada? Simpul macam tu, mudah kita kata hak tu harta yang akan dipusakakan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Ataupun kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesuatu tak kiralah barang ke duit ke yang terbit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lepas mati si mati, tapi diusahakan waktu dia hidup. Faham tak? Diusahakan waktu hidup, tak balak ni, tak keluar harta tu, dia keluar lepas dia mati, tu pun akan dipusakai, akan dipusakakan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang kita dapat simpulkan tentang harta pusaka. Okey.
Jadi Islam telah memperuntukkan kaedah membahagi pusaka kepada ahli waris Sayyidina Muhammad, dan pembahagian yang Islam tetap lebih adil. Sayyidina Muhammad, contoh, lidzakari mithlu hadhil unsayain, orang laki-laki dapat 2, orang perempuan dapat 1. Kita dapat siapa? Sebabnya kerana orang laki-laki ini mereka menyara orang. Orang laki-laki menyara orang. Orang perempuan dia tak wajib menyara siapa-siapa. Atas sebab itulah Islam memperuntukkan laki-laki dapat lebih daripada orang perempuan. Okey. Dalam isu lain, contohnya, barangkali satu orang tu dia ada anak angkat. Anak angkat tak mewarisi, tak masuk dalam ahli waris, tapi hak ni inilah yang duk bela dia. Waktu dia sakit, hak ni duk bela dia. Contohnya masalah Sayyidina Muhammad. Macam mana cara Islam menyelesaikan isu ni? Jadi orang yang dalam situasi macam ni, Islam di sana ada satu masalah Sayyidina Muhammad, satu form dipanggil hibah. Hibah ni diberi ketika hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi kalau kita dah nampaklah hak ni masalah Sayyidina Muhammad, hak ni macam mana, sebab dalam kalau dia mati tak dapatlah nak angkat peruntukan daripada harta pusaka. Okey. Dia dipenuhi melalui peruntukan hibah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hibah tu dia masuk dalam wasiat. Jadi sebelum kita mati, masalah Sayyidina Muhammad buat wasiat, cari peguam mana peruntukan. Apa kita mati, ini akan dibagi kepada, tak kira lah masalah Sayyidina Muhammad, termasuk seperti mak angkat, ayah angkat, anak angkat dan sebagainya. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, jadi kesimpulan Islam ialah agama yang sangat lengkap. Kerana masalah Sayyidina Muhammad, Islam ialah din, Islam ialah agama. Jadi kepada para waris masalah Sayyidina Muhammad, jangan ambil masa yang lama untuk membahagi harta pusaka lepas daripada kematian ayah, ibu dan sebagainya. Sebab kalau kita tak bahagi, kita tak cepat-cepat bahagi, takut mati pula. Ni mau mula-mula ayah mati, kan? Kita tak buat pembahagian lagi, lepas tu mati pula mak, lepas tu mati pula ni, jadi akan jadi payah nak menyelesaikan. Sebab itu anak-anak yang ada ilmu, mereka cepat-cepat menyelesaikan masalah yang berkait dengan pusaka. Maknanya, sebab itu lepas daripada mati orang tua, mak ayah, anak-anak jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Mari kita duduk semalam lagi, kita bincang bab harta. Bincang bab harta. Harta ni kalau kita tak betul-betul bincang, berkelahi anak-anak, adik-beradik, masa muka. Jadi abang sulung masalah Sayyidina Muhammad yang pegang, yang ganti ayah. Sebab abang sulung ni dia hak besar macam ayah. Dalam hadis Nabi sebut, al-akhul kabir haqqu akhil kabir ka haqqil ibn ka haqqil ab al-ibni, atau kama sallallahu alaihi wasallam. Hak abang itu seperti hak ayah pada anak. Jadi abang masalah Sayyidina Muhammad, mari kita berimpun sat. Jadi kita nak tanya, cuba cerita Ustaz, harta ayah kita, hak kita tahu banyak, hak kita tahu ni, hak kita tahu banyak ni, ada lagi hak lain tak? Salah Sayyidina Muhammad, abang cik pegang akaun ayah, berapa dalam akaun ayah, kena ambil tahu, kena tulis masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad ni, cincin mak ni contohnya, masalah Sayyidina Muhammad ada 10 bentuk. Ini kena kira semua ni, masalah Sayyidina Muhammad kena kira belaka berapa dia punya harga dia. Jadi subhanallah, siapa nak ambil, tapi duit bagi untuk pusaka. Jadi ni kalau anak-anak ada ilmu, mereka akan menyelesaikan pertama sekali masalah harta. Dia kalau mati pemimpin, yang pertama sekali bersidang tentang kepimpinan. Faham tak?
Bila pemimpin meninggal, macam Rasulullah wafat, para sahabat berimpun di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di rumah di Saqifah Bani Sa'idah, berbincang siapa yang akan digantikan Rasulullah Allah Sayyidina Muhammad. Bila mak ayah mati, jadi perkara pertama yang mesti dibincangkan adalah masalah pusaka. Jangan lewat-lewatkan, nanti tak selesai, susah mak ayah menanggung kehidupan dalam kubur. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, barangkali lepas kita cepat menyelesaikan, kita mungkin dalam seminggu ke ataupun bila ke, salah seorang daripada anak mimpi, ayah ceria je, mak kita ceria saja, mana terima kasih sebab hampa menyelesaikan masalah berkait dengan yang penting yang Tuhan kata benda. Sebenarnya mak ayah kita pun tak mau kita berkelahi masa muka lepas, dia pun tak ada. Jadi mereka nak semua selesai dengan baik masalah Sayyidina Muhammad, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, peruntukan itu peruntukan yang kalau dibuat maka akan memberi keadilan pada semua. Dia kadang-kadang orang bagi sama rata. Sama rata ni tak menimbulkan, dia tak menimbulkan perasaan puas hati seperti mana Islam bagi masalah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad, jadi kalau masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita bagi dengan cara sama rata, mesti ada yang rasa kecil hati, tak puas hati masalah Sayyidina Muhammad. Subhanallah, masalah sebab kecuali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau semua orang meredai. Tapi susahlah nak sampai ke peringkat semua orang suka dan redha terhadap situasi yang berlaku. Contoh kita kata macam abang tak apa masalah Sayyidina Muhammad, abang tak apa, yang penting semua adik-adik dapat, abang dapat sikit pun tak apa, contohnya. Tapi susahlah nak di macam tu. Jadi sebenarnya Islam dah meletakkan masalah Sayyidina Muhammad satu amanah pada kita yang ada ilmu untuk meninggalkan yang terbaik untuk ahli keluarga kita. Jadi insyaAllah pada petang ini saya kata itu saja insyaAllah. Keluar akhir kita doakan insyaAllah Allah mudahkan kita semua untuk menjalani kehidupan di dunia ini sebelum kita menghadapi kehidupan yang kekal lepas kita mati, insyaAllah. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, dan di saat-saat akhir kita berada di Mekah ni. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, saya teringat ketika mana seorang ulama bernama Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ibn Hazmin ni orang tanya, Maulana Syekh yang nak tanya, macam mana perasaan orang nak balik jumpa Tuhan? Dia kata seumpama seperti orang yang keluar bermusafir pada malam nak balik jumpa keluarga, rasa macam mana? Faham tak? Macam kita main Mekah ni, malam nak balik tak sabar nak balik. Begitu perumpamaan orang nak balik jumpa Tuhan sallallahu alaihi Muhammad. Jadi rasakanlah rasa nak balik rumah tu seperti orang yang nak balik jumpa Tuhan. Orang nak balik jumpa Tuhan tak sabar-sabar nak balik. Ni kalau kita benar orang soleh. Tapi kalau kita orang tak baik, takut nak balik. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau kita tu dah membuat persediaan yang terbaik, jadi kita meredai dan merelai bila-bila masa saja untuk kita balik jumpa Tuhan. Sebab tu kalau tengok kepada Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, hebat dan uniknya hati dia. Dia kalau jumpa orang yang soleh-soleh, satu dia minta, tolong doa aku mati. Ada orang minta macam tu. Banyak orang minta tolong doa no, mau panjang. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita mati dalam kebaikan insya-Allah, dengan berkat negeri Mekah yang penuh dengan rahmat ni insya-Allah. Walaupun Mekah ni dah jadi Mekah moden, tapi rahmat tak pernah hilang daripada negeri ni. Dan negeri yang paling aman sekali ni. Masuk Madinah, Dajjal tak boleh masuk negeri ni. Kampung kita Dajjal boleh masuk, Kuala Lumpur Dajjal boleh pergi, mana pun sampai Dajjal. Mekah tak boleh masuk. Jadi subhanallah, Madinah tak boleh masuk. Walaupun mereka dah masuk semualah di Mekah ni, dengan Starbucks, dengan Kentucky apa semua, tapi mereka tak boleh masuk. Dajjal tetap tak boleh masuk ke negeri yang penuh dengan rahmat dan berkat.
yang baik daripada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala memudahkan para penaja kita untuk menempa kejayaan di dunia dan menempa kejayaan di akhirat, insya-Allah. Kita doakan lebih khusus Cikgu Syamsul, Allah bagi sihat cepat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat semua sakit-sakit yang menimpa kita, masalah Sayyidina Muhammad. Dan rasanya semua orang pekat kena demam ni, no? Sebab tanda Tuhan terima Allah Sayyidina Muhammad. Tuhan kalau dia sayang, dia bagi ujian. Nanti kita harap kita balik ke tanah ayat kita esok, nanti kita dah bersih daripada dosa. Kerana kan kita balik buat dosa baru, barulah mai baru, dosa lama semua hapus dah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.